Please, the show starts in 3, 2, 1, go. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah membuka gitar. Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam UMT, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita bertemu pada malam ini dalam gelanggang forum bagi mengupas tajuk tentang penjenayah cyber, ancaman dan hak pengguna. Baiklah, sebelum itu saya Muhammad Mustaqim akan menjadi moderator anda pada malam yang cukup dingin ini. Warga net sekalian, sebelum saya memperkenalkan para panel kita pada malam ini, ingin saya mengupas sedikit mengenai penjenayah cyber, ancaman dan hak pengguna. Buat pengetahuan warganet, pada zaman yang serba berkemudahan dan berteknologi sekarang, jenayah cyber semakin berleluasa dan perkara ini bukan lagi dianggap perkara yang remeh. Tambahan pula, sekarang semua masyarakat sangat bergantung kepada teknologi serta kemudahan internet. Ianya boleh menambahkan lagi ancaman kepada pengguna. Pelbagai perkara yang akan dikupas oleh ahli panel kita pada malam ini semestinya ianya sangat bermanfaat. Sebelum kita pergi lebih jauh dalam mengupas tajuk kita, saya ingin memperkenalkan ahli panel kita yang pertama, yang cantik lagi ayu, iaitu Cik Nur Intan Syahzani binti Muhammad Rozi, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif daripada Cyber Security Malaysia. Apa khabar Cik Intan? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih telah menjemput saya. Apa khabar Encik Mustaqim? Alhamdulillah juga sihat, alhamdulillah walafiat. Okey, kita pergi kepada panel kita yang kedua, iaitu Puan Wan Nur Arisa binti Wan Muhammad Zafareh, sebagai wakil daripada Eksekutif Persatuan Institusi Perbankan Islam Malaysia, AIBIM. Apa khabar Puan? Khabar baik. Terima kasih menjemput saya pada malam forum ini. Baik, sama-sama Puan. Dan kita pergi kepada ahli panel kita yang terakhir, yang mukanya lagi tegas, lagi garang, iaitu Inspektor Siti Nur Syahira binti Muhammad Roslan, daripada Ibu Pejabat Polis Bukit Aman dalam Jabatan Siasatan Jenayah. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, terima kasih. Khabar baik. Okey, semua dah kenalkan dengan ahli panel kita. Saya ingin menunjukkan soalan pertama kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Cik Intan. Melihat dengan ancaman cyber ini, semestinya ramai orang yang agak risau dengan perkara sebegini. Cik Intan, melihat dada akhbar dan berita semasa di layar kaca, ramai yang menjadi mangsa jenayah cyber. Cik Intan, bagaimana senario cyber di Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Mustaqim atas pertanyaan tersebut. Senario cyber di Malaysia kini kita dapat saksikan dengan pelbagai ancaman dan serangan cyber yang meningkat di seluruh dunia dalam beberapa tahun ini.
Malahan, Malaysia juga tidak kecuali daripada ancaman dan serangan tersebut. Walau bagaimanapun, senario keselamatan cyber di Malaysia pada tahap yang stabil dan tidak membimbangkan. Namun, ia tidak bermakna negara kita ini bebas daripada ancaman dan serangan cyber yang umumnya berlaku saban hari. Oleh itu, pengguna tidak perlu panik dan bimbang kerana apa yang penting, pengguna haruslah sentiasa melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan tentang cyber. Selain itu, pengguna juga perlu cakna dan mengambil tahu serta sentiasa berwaspada dengan ancaman cyber. Semua pihak termasuk pentadbir sistem mereka iaitu mereka yang bertanggungjawab memastikan keselamatan prasarana rangkaian di sesebuah organisasi atau pengguna yang menggunakan internet perlu memainkan peranan masing-masing dalam membantras, menangani dan meminimumkan impak ke atas sesuatu ancaman dan serangan cyber tersebut. Saya rasa setakat itu sahaja mengenai senario cyber di Malaysia pada masa kini. Sekian, terima kasih. Mendengar penerangan daripada Encik Intan tadi, kita mesti senantiasa bersiap siaga dari sebarang ancaman. Sebarang kemungkinan boleh terjadi pada kita semua. Ilmu keselamatan cyber mestilah diambil tahu. Semestinya pelbagai kaedah yang mereka gunakan untuk menggodam pihak kerajaan serta menjadikan orang ramai sebagai mangsa penipuan. Antaranya pihak perbankan yang paling terancam kerana mereka memegang amanah dalam menyimpan serta menguruskan wang orang ramai. Kita beralih kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Puan Arissa. Bagaimana AIBIM melihat isu menggodam mesin juruwang automatik, iaitu ATM, serta sistem perbankan internet yang menerima ancaman sejak kebelakangan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan salam sejahtera. Terima kasih pengerusi yang baik molek perkatinya membawa rasional persoalan. Bersuai kita dalam majlis ilmu yang memfokuskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita, iaitu ancaman cyber. Sejak kebelakangan ini, isu menggodam ATM adalah satu perbuatan jenayah yang amat serius pada masa kini. Hal ini kerana ia akan menggugatkan operasi perbankan. Perkara ini juga akan menimbulkan lagi keresahan pelanggan terhadap keselamatan wang yang mereka ada di dalam bank itu. Hal ini juga akan mengganggu perjalanan aktiviti ekonomi di negara kita. Perkara ini akan mendatangkan kesusahan kepada orang ramai dalam urusan kewangan mereka. Pihak AIBIM iaitu IBIN dan ahlinya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam membantu untuk membanteraskan ancaman ini demi keamanan negara. Pihak atasan juga sudah mengambil langkah keselamatan bagi menangani perkara ini. Antaranya, pihak bank telah bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Bank Negara Malaysia (BNM) bagi meningkatkan langkah keselamatan. Selain itu, pihak mereka juga akan menambah baik sistem perisian ATM dan akan meningkatkan lagi kawalan keselamatan di kawasan ATM melalui rondaan keselamatan serta pemantauan berterusan melalui CCTV. Keselamatan mesin ATM juga akan terus diperkukuhkan
agar perkara yang tidak diingini ini tidak berlaku lagi. Apa yang boleh saya katakan pihak bank sangat bertugas dalam menyikat segala jenayah cyber yang boleh menjejaskan perjalanan aktiviti ekonomi negara. Kita seharusnya bersyukur kerana pihak polis juga mengambil bahagian serta bekerjasama dengan pihak bank dalam membanteras segala aktiviti jenayah cyber. Dengan terlibatnya pihak polis, semestinya pihak polis sudah dapat mengenal pasti jenayah yang pernah dilakukan oleh penjenayah. Mari kita bertanya sendiri kepada ahli panel kita yang ketiga, iaitu Tuan Inspektor dalam Jabatan Penjenayah Siasatan. Bolehkah Tuan memberi contoh kepada kami apakah contoh ancaman jenayah cyber yang pernah berlaku dan hangat diperkatakan di Malaysia pada masa ini? Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Sebelum saya mengulas dengan lebih lanjut, kenali saya Inspektor Syahira. Berbalik kepada soalan yang diajukan oleh Tuan Pengerusi Majlis, iaitu nyatakan contoh ancaman jenayah cyber. Di sini, saya selaku pegawai polis ingin menekankan salah satu contoh jenayah cyber yang sedang meningkat di dalam negara ini adalah penipuan percintaan, iaitu love scam. Love scam merupakan jenayah cyber ataupun komersial yang mensasarkan golongan wanita ataupun golongan yang berkerjaya sehingga akan menyebabkan kerugian beberapa ringgit sehingga berjuta ringgit kepada negara dan mangsa. Bagaimanakah love scam ini berlaku? Seperti yang kita ketahui, love scam akan melibatkan platform media sosial yang terdapat di Malaysia. Antaranya adalah Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan pelbagai agensi-agensi yang telah dicipta reka oleh mereka untuk menarik minat mangsa melakukan pelaburan terhadap mereka. Di sini saya ingin jelaskan bahawa kita sebagai rakyat haruslah sedar terhadap bahayanya love scam yang akan memberikan penyesalan yang tidak terhingga jika kita terlibat dalam jenayah ini. Oleh itu, kita hendaklah berwaspada terhadap jenayah love scam. Jenayah love scam ini akan berlaku apabila pelaku akan membuat penipuan secara atas talian serta meminta mangsa untuk melakukan transaksi kepada mereka. Hal ini dapat dikaburi oleh pelaku dengan cara mereka menyediakan dokumen-dokumen bertulis serta memberikan alasan dan menghubungi secara langsung. Dan akhir sekali yang amatlah membimbangkan pada masa kini adalah secara sihir ataupun pukau. Ini tidak akan membuat mangsa tersedar akan mereka sedang dipukau atau sedang dipergunakan untuk mereka terperdaya terhadap pelaku love scam ini. Setelah mangsa melakukan transaksi terhadap mereka, mereka akan menghilangkan diri daripada mangsa. Sebelum itu, mereka akan berbaik-baik serta memberikan kita untuk kepercayaan yang tinggi terhadap mereka tentang bagaimana mereka melayan kita dengan cara yang baik, memberi layanan yang terbaik serta menunjukkan kesungguhan atau kesahihan terhadap bukti yang mereka sediakan. Walhal itu adalah penipuan semata-mata. Kita beralih pula kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Cik Intan. Kita tahu ramai orang yang masih belum sedar dan mengetahui segala teknologi dan internet. Kita ramai juga yang sudah mengetahui tentang perkara sebegini. Bolehkah
Encik Intan ceritakan dan memberitahu sejauh mana kesedaran pengguna di Malaysia terhadap penggunaan teknologi dan internet. Bagi menjawab persoalan kesedaran pengguna di Malaysia terhadap penggunaan teknologi dan internet adalah masih rendah dan ramai yang tidak mengamalkan kaedah atau tata cara penggunaan teknologi dan internet secara positif, beretika serta bertanggungjawab. Keadaan inilah yang menyebabkan berlaku peningkatan jumlah insiden keselamatan cyber di Malaysia hari demi hari. Keadaan ini menyaksikan pengguna internet menjadi mangsa pelbagai jenis insiden keselamatan cyber. Buktinya, berlaku kerugian yang membabitkan jutaan ringgit turut direkodkan oleh pihak berkuasa. Selain itu, terdapat juga pengguna yang menggunakan teknologi dan internet tanpa batasan serta kawalan sehingga menyebabkan mereka terdedah kepada risiko serta ancaman seperti penipuan dan penjudian di dalam talian, buli cyber, kecurian identiti dan juga pelanggaran hak cipta. Di samping itu, ada juga berinteraksi dengan kelompok yang boleh mempengaruhi anak dan remaja khususnya sehingga menyebabkan mereka terbabit dalam gejala yang negatif seperti mencederakan diri sendiri, perlakuan ganas serta kumpulan remaja yang bermasalahan. Seterusnya, penggunaan internet yang terlalu tinggi menyebabkan berlakunya fenomena ketagihan internet yang boleh memberi impak kepada kesihatan fizikal dan mental sehingga ada yang mengalami gangguan psikologi. Dalam istilah lain bagi konteks ini adalah pengguna belum celik cyber sepenuhnya, terutama terhadap risiko dan ancaman cyber. Mereka ini perlu diberi pendedahan melalui program pendidikan dan kesedaran keselamatan cyber dari semasa ke semasa. Pengguna juga digesa untuk melengkapkan diri dengan ilmu keselamatan cyber. Mereka ini perlu mempunyai pengetahuan mengenai perkara asas berkaitan keselamatan cyber seperti kaedah membina kata, laluan yang kukuh, memasang perisian antivirus pada gadget digital, log keluar dari email dan media sosial. Bukan hanya sekadar dengan menutup layar web setiap kali selesai menggunakannya. Dan akhir sekali, jangan sesekali klik pada pautan atau lampiran seperti imej, video dalam email dan laman media sosial. Oleh itu, pengguna haruslah menggunakan rangkaian yang selamat apabila melakukan transaksi dalam talian seperti perbankan atau pembelian internet. Saya rasa itu sahaja daripada saya mengenai kesedaran masyarakat tentang penggunaan teknologi dan internet.
sudah mengetahui masih lagi rendah orang kata etika pengguna-pengguna di Malaysia ini menggunakan teknologi serta bahan internet secara tidak berhemah, masih lagi ramai. Saya ingin bertanya kepada Puan Arissa, iaitu ahli panel kita yang kedua, adakah maklumat pelanggan akan terancam dan bagaimana cara untuk menangani isu sebegini? Soalan yang amat menarik daripada pengerusi kita pada hari ini. Baiklah, untuk menjawab persoalan ini, bagi maklumat pelanggan, ia tidak terancam akibat penggodaman mesej ATM. Perkara ini juga tidak akan mengganggu sistem teras perbankan. Namun, pihak bank akan terus mengambil langkah untuk mengukuhkan sistem bagi memastikan maklumat pelanggan tidak terancam. Caranya ialah pihak bank akan memantau aktiviti yang meragukan serta melakukan penambahbaikan sistem untuk mencegah daripada berlakunya kejadian yang sama. Namun, pelanggan juga harus mengambil langkah berjaga-jaga, terutamanya tidak mendedahkan maklumat perbankan seperti kata laluan kerana ia merupakan maklumat peribadi yang penting bagi seseorang itu. Mereka juga perlu mengelakkan daripada terberdaya dengan mesej ataupun telefon yang meragukan. Apabila perkara ini berlaku, anda perlulah segera menghubungi pihak bank untuk mendapatkan kepastian. Selain itu, mereka juga disarankan untuk mendapatkan maklumat terkini dari laman sesawan pihak berkuasa seperti PDRN dan BNM. Inspektor, kita ingin bertanyakan satu soalan. Kita tahu antara kes yang telah pernah terjadi iaitu love scam. Bolehkah Tuan Inspektor menceritakan apakah faktor utama bagi kes love scam ini? Di sini saya ingin mengulaskan tentang faktor-faktor berlakunya penipuan percintaan ini, iaitu love scam. Seperti kajian yang telah kami lakukan di Balai Polis, hasil daripada laporan yang kami terima daripada mangsa-mangsa love scam, iaitu mereka menyatakan mereka diberikan layanan yang baik oleh pelaku serta kemudahan capaian internet yang membuatkan mereka leka akan penipuan ini, dan akhir sekali adalah tekanan dalam diri mangsa. Berbalik kepada faktor utama, iaitu memberi layanan yang baik. Seperti yang kita ketahui, apabila kita mendapat layanan yang baik dan istimewa, ia akan mengkaburi mata kita daripada melihat sisi buruk seseorang. Oleh itu, mangsa love scam akan memberikan kepercayaan sepenuhnya terhadap pelaku serta sanggup berkorban apa saja, terutamanya apabila mereka meminta untuk meminjam wang ataupun meminta untuk melakukan transaksi apa-apa kepada akaun mereka. Dan kepada mangsa ini, mereka seolah-olah tidak sedarkan diri dan melakukan transaksi itu dengan mudah sekali. Akhirnya ia membawa kepada mereka. Faktor yang kedua adalah pencapaian internet yang terbaik. Iaitu, bagaimanakah pencapaian internet yang terbaik saya maksudkan? Pencapaian internet yang terbaik adalah seperti kita ketahui,
pada zaman kini kita sangatlah mudah untuk mencapai internet dan mempunyai teknologi yang begitu inovasi dan moden, iaitu boleh dikatakan hampir keseluruhan rakyat Malaysia mempunyai media sosial, iaitu platform-platform yang dapat dihubungi ataupun berlaku urusan. Oleh itu apabila pencemaran internet baik, kadang-kadang pelaku akan bermula dengan kata-kata yang manis dan memberikan pujian yang menarik serta memberikan layanan yang terbaik, dan akan bermula daripada menghantar mesej kepada mangsa. Dan ia kebanyakannya dari kajian yang dilakukan, mereka akan rapat dengan mangsa selama 3 bulan sehingga ke atas, sehingga mereka begitu yakin dan mereka dapat menipu mangsa. Ia akan menjalankan penipuannya seperti meminta untuk melakukan transaksi pemindahan wang kehadap akaun mereka, ataupun menyatakan bukti-bukti yang akan mengamburi memangsa. Akhir sekali, faktor yang berlaku love scam ini adalah tekanan dalam diri mangsa. Seperti yang kita ketahui, sejak pandemik melanda negara Malaysia, kebanyakan masyarakat berasa tertekan terhadap faktor ekonomi serta masalah-masalah yang dihadapi mereka, terutamanya kepada golongan wanita profesional, iaitu yang menjadi tonggak utama terhadap tujuan kepada menjadi salah satu mangsa love scam ini. Sebagai contohnya, apabila wanita yang berprofesional ini bekerja dan ia diberhentikan kerja semasa pandemik melanda, hal yang kita ketahui, mereka akan mencari supaya dapat memberikan keseronokan dalam diri mereka, iaitu dengan membalas mesej-mesej yang dilakukan oleh pelaku love scam. Dan mereka akan, apabila cinta yang timbul di dalam perbualan yang mereka terima dan saling berbalas, serta wanita akan dikaburi dengan kata-kata manis, serta ia akan memberikan kepercayaan 100% terhadap orang yang mereka rapat dan orang yang mereka kenali melalui media sosial ini. Walhal ia adalah salah satu pelaku yang akan mengambil kesempatan terhadap mereka. Itulah kata-kata daripada ahli panel kita ataupun ahli panel kita yang ketiga, itu Tuan Inspektor Syairah. Dia mengatakan bahawasanya kita mesti berjaga-jaga, terutamanya ketika kita ingin memuat naik gambar di media sosial sebagai contoh. Ianya sangat memberi orang kata ancaman kepada kita, dan ia membuka peluang buat penjenayah untuk menggodam akaun kita sehingga menyebabkan kita dianiaya dan ditipu. Okeylah, saya rasa kita sudah berada di hujung perancangan. Lagi eloknya kita membuka pertanyaan kepada penonton warganet kita pada malam ini. Okeylah, kita mendapat satu soalan yang bernas daripada seorang penonton kita pada malam ini. Dia bertanyakan, apakah kita cukup bersedia menerima ancaman cyber? Saya rasa soalan ni berhak saya tanyakan kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Encik Intan. Encik Intan, adakah
rakyat kita, apakah rakyat kita ni, apakah warganet sekalian semua di Malaysia ni adalah cukup bersedia untuk menerima ancaman cyber ini? Bagi menjawab soalan tersebut, ya, kita cukup bersedia menerima ancaman cyber kerana pelbagai inisiatif serta program sudah, sedang dan akan dilaksanakan untuk memastikan keselamatan ruang cyber berada dalam keadaan selamat. Bagi mewujudkan ruang cyber yang kondusif, ia memerlukan tenaga kerja yang berpengetahuan, berpengalaman, berkemahiran serta mempunyai skill yang khusus bagi memastikan prasarana keselamatan cyber terus berdaya tahan, selamat serta terhindar ancaman serta serangan cyber. Melalui Jabatan Pembangunan Kapasiti di Cyber Security Malaysia, pelbagai program latihan keupayaan dan pensijilan serta platform perkongsian pengetahuan yang ditawarkan kepada profesional teknologi maklumat dan komunikasi ICT. CSM juga bekerjasama dengan institusi pengajian tinggi sama ada awam atau swasta untuk membangunkan modul keselamatan cyber secara komprehensif di pusat pengajian bagi menarik lebih ramai rakyat Malaysia untuk menyertai sektor ICT tersebut. Untuk pengetahuan umum, sehingga Disember 2020, negara mempunyai 12,083 tenaga pekerja mahir serta berpengetahuan bidang keselamatan cyber. Dan selain itu, menjelang akhir 2021, negara dijangka akan menyasarkan 600 tenaga pekerja yang akan diwujudkan bagi industri tersebut. Saja daripada saya. Terima kasih. Saya merasakan sangat orang kata senang duduk kerana ramai juga ramai juga tenaga kerja yang berpengetahuan tinggi di Malaysia ni untuk menjaga keselamatan cyber, dan ianya memberi orang kata kita merasa aman dalam setiap apa yang kita lakukan dan kita memuat naik di media sosial. Kita ada soalan lagi. Kita ada 3 soalan. So ni soalan kedua. Kita ada seorang penonton yang menanyakan satu soalan, iaitu cabaran dan halangan dalam menangani isu ini. Seeloknya saya ingin tanya kepada ahli panel kita yang kedua lah, iaitu Puan Aisyah. Puan Aisyah, boleh tolong jawabkan soalan ini. Puan Aisyah, cabaran dan halangan dalam menangani isu ini. Terima kasih dengan soalan yang diajukan oleh para penonton sekalian. Pada pendapat saya, isu yang berkaitan dengan jenayah teknologi adalah sangat mencabar pada masa kini. Hal ini kerana kita tidak dapat jangkakan bila perkara ini boleh berlaku dan di mana ia berlaku. Bagi menangani cabaran ini, kita akan sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga demi meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap sistem perbankan. Pihak iBank bersama-sama PDRN dan BNM akan terus memantau dan meningkatkan keselamatan perbankan dalam memastikan maklumat dan akaun pelanggan terus dilindungi daripada penjenayah cyber. Kami juga akan terus mengadakan program kesedaran berkaitan isu ini. Program ini boleh dilakukan di mana-mana universiti atau sekolah untuk memberi kesedaran tentang bahayanya ancaman cyber.
Itu sahaja melalui pendapat saya. Ambil soalan yang terakhir lah, kita bagi kepada ahli panel kita yang ketiga, iaitu Tuan Inspektor. Okey, Tuan Inspektor, ada satu soalan ni yang bertanyakan, iaitu apakah langkah yang perlu dititik beratkan bagi membendung masalah ini? Apakah langkah yang perlu dititik beratkan bagi membendung masalah ini? Silakan Tuan Inspektor. Langkah-langkah bagaimana untuk menghalang diri untuk tidak terjebak dalam masalah love scam ini. Pengguna internet dan strategi komunikasi yang selamat perlu didedahkan kepada masyarakat bagi mencapai kesedaran terhadap keselamatan alam cyber. Di sini saya ingin menjelaskan tentang langkah yang perlu dititik berat bagi membendung masalah ini. Antaranya adalah kita sebagai masyarakat haruslah waspada terhadap transaksi yang kita lakukan untuk orang yang kita tidak kenali. Sebelum melakukan transaksi, kita haruslah menyemak maklumat kepada siapakah kita ingin memberi wang. Antara kita boleh melakukan semakan di laman sesawang untuk mengenal pasti adakah nombor telefon yang digunakan adalah nombor palsu ataupun scammer, serta nombor akaun yang digunakan adalah sah bagi perniagaan mereka. Seperti yang kita ketahui, masyarakat zaman sekarang menggunakan platform internet untuk melakukan pembelian barang, komunikasi dan sebagainya. Oleh itu, kita hendaklah berwaspada terhadap tindakan yang kita ingin lakukan. Seterusnya, langkah yang selamat adalah kita hendaklah melakukan pertukaran nombor PIN secara berkala dan tidak mendedahkan maklumat peribadi serta maklumat keselamatan kita kepada umum serta kepada orang yang tidak kita kenali. Sebagai contohnya, kita tidak akan memberi kata laluan kepada orang-orang yang tidak kita ketahui. Dan kebanyakan mangsa love scam akan terpedaya terhadap janji-janji manis serta karta manis yang diberikan pelaku kepada mereka, membuatkan mereka memberikan kepercayaan yang tinggi serta memberikan maklumat-maklumat yang penting kepada pelaku jenayah cyber ini. Oleh itu, mereka akan terdedah serta ia sangatlah mudah bagi jenayah cyber menjalankan tugas mereka. Selain itu adalah iaitu langkah yang wajar kita lakukan adalah tidak mempamerkan kemewahan kita, kehartabendaan kita serta info-info yang dapat menambahkan informasi kepada pelaku jenayah cyber yang akan membuat mereka mengetahui tentang info-info yang kita miliki, dan mereka akan menggunakan itu sebagai tipu helah serta menjadikan ia bukti untuk menguasai diri kita. Oleh itu, saya menyeru agar masyarakat semua melakukan tindakan yang betul dan berfikirlah sebelum melakukan apa-apa, terutamanya melibatkan wang ringgit, kerana banyak laporan yang kami terima daripada jenayah cyber, iaitu yang kerap dipaparkan di media sosial, kerajaan akhbar dan pelbagai-bagai kempen. Kami juga telah mengadakan pelbagai kempen kepada masyarakat supaya tidak memberikan ataupun berkongsi maklumat peribadi melalui media elektronik dan cetak. Namun, kes ini telah meningkat dengan mendadak, terutamanya di kalangan wanita yang profesional. Ia juga menunjukkan bahawa sindiket penipuan percintaan melalui cyber, terutamanya melibatkan warga Afrika, telah mengakibatkan rugian ringgit Malaysia.
Oleh itu, saya menyeru anda supaya lebih berhati-hati apabila melakukan transaksi dan tidak memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada orang yang tidak kita kenali. Kebanyakan mereka yang akan melakukan jenayah cyber ini akan menunjukkan bukti yang kukuh untuk mengaburi mata kita dan kemunculan banyak laman sesawang yang mencurigakan serta ia menjadi pemangkin kepada love scammer ini. Oleh itu, saya menyeru supaya anda semua lebih berwaspada sekiranya berjumpa dengan orang yang meragukan. Anda boleh melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kesimpulannya, kes jenayah cinta cyber boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, iaitu love scam, tanpa mengira latar belakang demografi. Sifat berhati-hati perlulah kita amalkan sebelum mengambil tindakan bagi mengelakkan individu mengalami kerugian yang tinggi, dan ia perlu ditekankan kepada setiap pengguna laman sosial yang menjadikannya sebagai medium perhubungan dan memenuhi kegerahan bercinta. Ingatlah pesanan, apabila bercinta janganlah berlebih-lebihan. Sekian daripada saya. Baiklah, dengan soalan yang dijawab oleh ahli panel kita yang ketiga tadi, iaitu Tuan Inspektor, ianya menandakan kita sudah sampai ke penghujungnya. Kita hanya membuka 3 soalan sahaja kerana masa yang begitu suntuk untuk kita ingin bertanyakan lebih banyak maklumat daripada ahli panel kita ini. Saya harap kita semua boleh mengambil iktibar daripada perkongsian sebentar tadi oleh ahli-ahli panel kita. Terima kasih kepada ahli panel kita iaitu Cik Intan, Puan Arisa dan Tuan Inspektor. Saya harap warganet sekalian dapat mengambil iktibar serta lebih berjaga-jaga dalam ancaman cyber ini. Baiklah, saya sudahi forum kita dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.